malam. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, kita bertemu lagi di Cinemi Channel Studio. Okay guys, so kali ini dalam segmen Mimpi Seramku, saya akan bawakan satu lagi kisah terbaru yang ditulis oleh saya sendiri. Dan rasanya kisah ni pernah terjadi dengan sesiapa juga. Dan saya rasa ada yang mengalaminya secara realiti dan ada juga yang mengalaminya secara mimpi. So, kalau sekiranya cerita ni pernah terjadi dekat korang, korang bolehlah komen dekat bawah. Dan paling penting, jangan lupa untuk tekan subscribe dan butang loceng di sebelahnya untuk dapatkan video-video terbaru daripada saya pada masa akan datang. Okay guys, so jom kita mulakan malam seram kita dengan fiction seram di Cinemi Channel Studio. Anda seram? Saya ceritakan. Aku lari dan aku terus lari tanpa fikirkan apa yang aku langgar masa tu. Rasanya badan aku dah habis cala balar dan kawan aku pun aku tak pasti dia dekat mana dah. Aku ingat lagi masa tu aku pergi ke hutan bersama dengan kawan baik aku, Gomok. Kita orang nak pergi cari dan tangkap gambar suasana hutan untuk projek assignment lecturer Puan Hana. Yelah, sebab nak dapatkan gambar dari yang lain dan markah tertinggi. Sebab tu kita orang sanggup nak pergi ke hutan yang ada dekat belakang EU kita orang ni. Sebelum tu kita orang pernah dengar juga cerita tentang hutan kat belakang EU ni. Diorang cakap kat hutan ni ada penunggu dia. Tapi aku dan Gomok sahut cabaran tu untuk pergi ke hutan ni dan buktikan yang semua tu hanyalah rekaan semata-mata. Sekarang dah zaman IT kot. Takkanlah ada lagi benda-benda macam ni kan. Bukan tak percaya, tapi sekarang dah zaman moden. Benda tu dah zaman dulu kala dah rasanya. Kami pun jalan lebih kurang dalam 200 meter dari pintu gate belakang U ni. Dan masa tu kira banyak jugalah gambar yang kami tangkap. Tapi masa tu memang kami rasa masih tak puas hati lagi. Jadi kami pun teruskan perjalanan kami masuk ke dalam hutan tu lagi. Hinggalah kami rasa puas hati dengan gambar yang ada. Tengah kami leka tangkap gambar dengan panorama hutan ni kan. So kita orang pun putuskanlah nak berhenti rehat kejap sambil menghidup udara segar dan menikmati keindahan panorama hutan yang masih lagi indah tersegam. Dan
tak dikacau oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Tengah kami show, tengah layan rehat tu kan, tiba-tiba kami seperti terdengar macam ada suara memanggil kami berdua masa tu. Jadi aku dan Gomok pun, kita orang pun pandang antara satu sama lain. Meremang juga bulu roma masa tu. Masa tu rasanya jam dah pukul 5 kot. Lebih kurang jam 5 macam tu. Sebab masa tu kami tak pakai jam tangan dan kami tak bawa handphone. So kira kami main agak-agak je lah masa tu. Lagipun hutan masih tebal, so memang susah nak agak jam tu dah pukul berapa masa tu. So Gomok pun terus cakap dekat aku, Zack, jomlah kita balik. Aku rasa macam tak sedap hati lah pula. Lagipun rasanya dah jauh dah berjalan kita ni. Lagipun gambar pun dah banyak kita tangkap. Okay lah ni, dah, jom lah kita balik. Aku pun mengiyakan kata kawan aku. Dalam perjalanan balik, tiba-tiba suara tu ada lagi. Dan kali ni lebih jelas, suara tu memanggil kami. Dan seolah-olah suara tu ada di sebelah kami. So dekat je, rasa macam dekat je suara tu. Aku pun apa lagi, cepat-cepatlah jalan. Masa tu memang kami dah gelabah habis dah. Memang dah macam ketorang dah ketakutan dah. Yang kami harap, kami cepat sampai ke pintu gate sebelum jam 7 petang. Sebab jam 7 petang pintu gate akan dikunci oleh security. Sebab kalau nak pergi ke pintu utama pun jauh, kita orang nak pusing. Lebih kurang dalam 2 km nak pusing you tu, baru dapat kita pergi ke pintu utama. Sebab besar kan tempat ni. Makin lama suara tu semakin kuat dan jelas. Dan masa tu juga kami terdengar suara pokok-pokok kecil seperti dipatahkan dan dilanggar oleh sesuatu. Tapi bila kami lihat di sekeliling, tak ada apa-apa pula. Satu pokok pun tak ada yang bergoyang. Perjalanan tu lebih kurang dalam 150 meter je lagi nak sampai ke pintu gate. Tengah kita orang jalan tu, tiba-tiba muncul seekor makhluk yang sangat hodoh dengan lidahnya yang panjang dan badannya yang sangat pelik, berwarna hitam kehijauan. Aku lari dan terus lari tanpa fikirkan apa yang aku langgar masa tu. Rasanya badan aku dah habis jala bala dah. Kawan aku pun aku tak pasti dia kat mana dah.
langsung aku tak pandang belakang sebab masa tu aku fikir dan cepat-cepat sampai ke pintu gate. Aku rasa kan, sepatutnya masa tu aku dah sampai pintu gate dah. Tapi hairannya, masa tu aku rasa macam tak sampai-sampai. 150 meter je lagi kat depan tu sepatutnya. Bukan jauh sangat pun. Jadi aku pun terus lari dan terus lari. Tiba-tiba aku tersepak akar pokok yang menjalar dekat tanah dan akhirnya aku jatuh tersungkur. Masa tu aku sempat lagi tengok belakang, tapi aku langsung tak nampak kawan baik aku. Dalam hati aku, masa tu mungkin Gomok dah kena tangkap dengan makhluk tadi. Aku cuba untuk kuatkan diri untuk berjalan ke pintu gate. Walaupun masa tu memang aku rasa sakit kaki yang amat sangat. Mungkin kaki aku masa tu dah terselih kot. Suara tu masih lagi jelas terdengar. Dan kali ni suara tu seperti marah dan lebih jelas dan kuat. Masa tu memang aku kuatkan hati, cuba untuk berlari. Tiba-tiba aku terjatuh ke dalam salah satu lubang. Hairannya, masa kami masuk tadi, tak ada pula lubang tu. Entah dari mana datangnya pula lubang tu. Dan akhirnya aku jatuh pingsan. Dan apa yang aku sedar masa tu, kiranya aku sempatlah tengok kan, makhluk aneh tu berada tepat di hadapan aku dengan lidahnya yang panjang serta mengeluarkan air liurnya yang amat busuk sekali. Keesokannya, aku tersedar dari pingsan aku dan aku lihat Gomok ada di sebelah aku. Aku terus bangun dan tanya pada Gomok, "Kau tak apa-apa ke?" "Weh, sorry lah, sebab aku lari laju semalam. Aku tinggalkan kau kat belakang tu. Sorry Aku tak apa-apa pun. Kau lari gimana semalam?" Balas Gomok, "Kan semalam kita pergi hutan belakang tu sambil tangkap gambar untuk assignment kita. Lepas tu kita kena kejar dengan makhluk aneh tu. Kau tak ingat ke?" kata aku. Dah. Bawa mengucap banyak-banyak, Zack. Itulah, sebelum tidur, cuci kaki dulu. Aku rasa kau ni dah kena mimpi buruk ni agaknya. Balas Gomok lagi. Aku pun masa tu aku tengok sekeliling dekat bilik tu dan aku lihat semuanya macam biasa je, macam sebelum-sebelum ni. So aku pun cepat-cepat bangun, bawa mengucap dan aku cuci muka. Rupa-rupanya itu hanya mimpi aku saja.